Dan satu je nasihat aku pada korang, dalam kegairahan kita nak pergi menonton filem Spider-Man No Way Home, janganlah pula kita lupakan filem tempatan yang berkualiti. Di dalam video kali ini, movie yang akan aku gebangkan adalah sebuah movie yang mana baru saja dilancarkan pada 16 Disember 2021, hari tu hari, saing serentak dengan tayangan filem Spider-Man No Way Home. Dan filem ini adalah filem tempatan. Jadi aku dapat anggarkanlah berlaku persaingan agak sengit jugalah, dan aku rasa memang aku daripada awal bila tarikh tayangan tersebut diumumkan, aku dapat agak memang filem ini akan sedikit tenggelam dia punya promosi dia berbanding dengan Spider-Man No Way Home, sebab it's a two big and orang kata apple and orange punya perbandingan kan. Tapi walau bagaimanapun filem ini apa yang menarik dia adalah filem ini dia tercalon secara rasminya di Academy Award atau Oscar untuk mewakili Malaysia bagi kategori international Best Feature Film, something macam itulah, aku tak apa sure pasal anugerah-anugerah ni. Dan cerita ni adalah cerita yang bertajuk Private Sapu, yang mana diwal-walkan mengatakan macam cerita ini merupakan sebuah cerita yang berkualiti tinggi, yang mana ianya bukanlah sesuatu yang selalu dihasilkan oleh producer tempatan atau pengarah tempatan. Betul ke cerita ni best? Sebelum aku teruskan borak pasal filem Private Sapu ni, untuk makluman korang lah, filem Private Sapu ni ditayangkan di Pawagam dengan format format warna hitam putih. Dia bukannya filem bercolor macam filem-filem biasa. Dia dalam format hitam black and white. Kenapa dia black and white? Sebabnya watak utama di dalam filem ni, iaitu Aman yang dilakonkan oleh Amirul Effendi, itu adalah seorang yang buta warna. Dia tak dapat nampak colour, so dia just nampak black and white. So dia nak supaya penonton merasai sama how Haman tu punya side of view kan. So filem ni dibuat dalam hitam putih. Seingat aku, filem moden, era moden yang di Malaysia yang aku pernah tonton dalam colour black and white hanya dua saja. Kalau Malam Bulan Mengambang dulu, dengan this one lah, Private Sapu. Memandangkan filem ini dalam tema black and white, jadi aku punya video borak kali ini pun di dalam tema black and white juga. Nah, filem Private Sapu ni dia mengisahkan kisah si Aman yang mana dilakukan oleh Amirul Effendi ni. Yang mana dia baru saja, permulaan filem dia ditunjukkan dia baru saja kematian someone yang mana kita tak tahu pun siapa. Kemudian barulah kita ketahui bahawa itu adalah bapa dia yang meninggal, and then dia dah tak ada siapa-siapa dah di dalam hidup dia, hanya dia seorang, dan dia sekarang berada di Kuala Lumpur, jauh daripada kampung halaman dia yang mana berada di Pahang. Dan dia berada di Kuala Lumpur dan dia tidak ada arah tuju. Dia tidak ada pekerjaan, dia ada tempat tinggal, tapi tempat tinggal dia pun hanya menyewa bilik di dalam kongsi rumah di kawasan flat. Dan di dalam proses pencarian kerja oleh si Aman ni, dia akhirnya decide untuk buat satu macam e-hailing, tapi e-hailing ni adalah e-hailing yang haram, yang mana ada satu apps yang mana dalam filem ni dinamakan sebagai tumpang, yang mana macam kita cakap Grab lah, tapi dia orang ni dia kira macam hack lah akaun e-hailing orang lain. Kemudian sepanjang dia buat servis Private Sapu ni, dia ditunjukkanlah berjumpa dengan pelbagai ragam manusia, ragam penumpang. Kemudian akhirnya dia berjumpa dengan satu watak heroin dari cerita ni, iaitu watak Bella yang dilakukan oleh Lim Mei Fen. Filem ni sebenarnya watak utama dia cuma ada dua orang je, Amirul Effendi dengan Lim Mei Fen ni. Dan lakonan dia dua orang quite good sebenarnya. Nanti aku cerita. Cerita Private Sapu ni dia sebenarnya dia mengangkat tema kehidupan sebenar di Kuala Lumpur. Dia punya benda ni sebenarnya bukanlah pertama kalinya dibawa ke layar perak oleh filem tempatan. Sebenarnya banyak filem-filem sebelum ni, semacam cerita yang aku ingat lah, cerita 8 jam, cerita Pekak, kemudian cerita apa lagi. Tapi cerita macam 8 jam, cerita Pekak tu dia bawa kehidupan sebenar di Kuala Lumpur, tapi lebih kepada side yang jenayah berat lah, macam dadah apa semua tu. Tapi untuk filem Private Sapu ni,
dia bawa ya kehidupan sebenar, dia ya kehidupan sebenar tapi daripada sisi lain. Di Kuala Lumpur ni kita nampak dia mega city, sebuah bandar yang maju, moden. Ada yang hidup dengan kekayaan moden, ada yang hidup dalam keadaan sederhana, tapi ada juga yang hidup dalam keadaan yang menderita, cukup-cukup makan, tak ada hala tuju, macam kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So cerita Private Siapa ni dia focusing pada watak yang golongan yang this one, yang cukup makan, tak cukup makan ni, yang kita kelaskan, aku kelaskan sebagai golongan yang bawahan lah. Dia ada di KL ni, di Malaysia lah, mana-mana pun sebenarnya dia ada golongan atasan, golongan middle dan juga golongan bawahan. So filem ni dia fokuskan pada golongan bawahan punya real life, macam mana kehidupan dia orang dekat Kuala Lumpur, bandar yang maju, moden, tapi dia orang tersepit di dalam kemodenan tersebut. Untuk plot cerita Private Siapa ni, pada sesetengah penonton mungkin korang akan rasa macam cerita ni agak slow. Even cerita ni sebenarnya pendek je, 1 jam 25 minit. Tak panjang. Aku duduk dalam wayang, aku rasa macam, cepatnya nak habis. Tapi cerita ni, pada mereka yang macam tak biasa tonton tema sebegini, mungkin korang akan rasa macam cerita ni slow, macam lambat bergerak. Tapi pada aku sebenarnya pacing dia agak sederhana, agak laju jugalah. Dan kita terasa macam lambat tu sebab permulaan cerita tu tak ada dialog. Dia macam banyak watak utama tu banyak senyap. Dan tapi ya, sebab even dia senyap tapi dia punya kualiti lakonan tu lebih ditonjol melalui ekspresi muka, body language dia, macam mana kita tengok. Jadi benda tu lebih mahal sebenarnya, dia punya part lakonan tu lah. So sebenarnya for plot aku okey je. Kemudian untuk watak dan juga lakonan di dalam filem ni, macam aku cakap tadi, pelakon utama dalam filem ni cuma ada 2, Amirul Effendi dengan Lim Mei Fen. Dua-dua ni bawa watak dengan sangat baik, sangat power pada aku. Even mungkin akan ada yang kata Lim Mei Fen ni macam sedikit kaku, ataupun bukan daripada segi lakonan tapi daripada segi dialog. Tapi actually benda tu sebenarnya bukannya kaku tau, sebab dia punya style cakap, slang cakap dia tu, korang akan rasa macam apa pasal dia cakap macam ni. Tapi sebenarnya aku ada kawan Chinese yang memang cakap macam tu. Dia orang cakap that's their style. Dia cakap terbalik-terbalik, cakap macam salah tata bahasa tu kan. Tapi that's their style. So filem ni sebenarnya dia bawa dialog realism, dialog kehidupan sebenar someone tu masuk ke dalam filem. So benda tu mungkin korang yang tak biasa dengar how Chinese speaking, talking kan. So korang akan rasa macam filem ni, macam lakonan Lim Mei Fen ni dia punya dialog macam kakunya apa hal lah. Tapi sebenarnya itu sangat real. Dia punya dialog, dia punya skrip dia tu sangat real. Sama juga macam si Amirul Effendi, macam aku cakap tadi, dia bukan setakat daripada dialog tapi dia punya lakonan, ekspresi muka, body language dia, lebih lagi untuk permulaan filem tu, sebab dia tak banyak dialog untuk permulaan filem tu, banyak senyap aja. Kemudian filem ni juga dia dibantu dengan banyak pelakon pembantu yang cameo lah, yang mana daripada golongan artis-artis yang ternama macam Namron, Chiu Kinwah, kemudian Von Palare, Nadia Nisa, kemudian Syaif Hamani, siapa lagi aku rasa itu je lah yang aku perasan, yang lain aku tak sure lah. So untuk watak lakonan okey. Okay, kita beralih kepada visual dan juga sinematografi di dalam filem Private Siapa ni. Okey, benda ni aku nak tekankan lah, sebab filem ni dia bawa macam lain daripada yang lain, sebab dia in black and white. Dia punya shooting angle dalam filem ni dia sebenarnya banyak kepada focusing on watak utama ni lah. Dia banyak daripada macam angle di belakang si Aman, dan dia banyak focusing on Aman, sekitar Aman lah, sebab that's dia punya watak utama, center kepada filem ni kan. Okey, filem ni dia dibuat dalam setting black and white. Mungkin ada yang berpendapat macam senang buat cerita black and white, tak payah nak fikir color grading apa semua kan. Tapi pada pendapat aku, nak buat filem black and white ni sebenarnya lagi susah, lagi rumit, lagi leceh. Kenapa? Kau kena jaga pencahayaan, sebab kalau terlalu gelap kau tak akan dapat black and white, kau akan dapat black saja. Lagi-lagi bila kau shooting waktu malam kan. Kemudian
Kau kena jaga warna apa ni, warna set, warna set lokasi syuting, warna pakaian pelakon kau. Sebab benda tu, sebab kau nak buat setting black and white, kalau kau pakai baju hitam di kawasan yang gelap, so nanti pelakon kau tak timbul lah, tak akan nampak. So benda-benda macam itu kau kena ambil titik berat. Susah benda ni pada akulah, dia agak leceh, dia punya kerja lebih rumit berbanding bila kau shooting untuk filem yang bercolor. Dan walaupun cerita ni dia dalam black and white punya setting, tapi dia punya cinematography sangat lawa. Dia punya pemandangan, kita boleh nampak lah pemandangan di Kuala Lumpur tu kan. Dan aku suka dia banyak tonjolkan dua sisi di Kuala Lumpur ni daripada segi visual. Sisi moden di mana dia tunjuk angkasa, menara mercu tanda, menara tinggi di banner, tapi dan kemudian ditunjukkan juga sisi gelap Kuala Lumpur, macam logo-logo gelap, flat yang kotor, buruk, fasiliti yang teruk yang ada dekat Kuala Lumpur. Ya, dia tunjukkan dua kind of visual untuk di dalam filem Pebet Sapu ni. Aku suka. Tapi walaupun filem ni aku kata cantik dunia visual cinematography, tapi ada sedikit kelemahan lah yang aku perasan. Ada satu sedikit kesilapan sebab dia guna setting black and white ni kan. Kat mana nanti aku akan cerita dekat part yang kekurangan untuk filem ni. Kemudian daripada segi muzik dan juga kesan bunyi untuk filem Pebet Sapu, aku tak sure ada OST ke tak untuk Pebet Sapu ni. Aku tak berapa perasan. Dan muzik latar dia pun tak berapa banyak, sebab filem ni macam aku cakap tadi, starting dia banyak senyap, dan sepanjang filem ni dia macam tak banyak masukkan muzik latar. Dia macam just senyap. Dan dia banyak gunakan muzik, bukan muzik, dia banyak gunakan bunyi background sebenar, real surrounding punya sound, macam bunyi hujan, bunyi kereta, bunyi horn, bunyi bising-bising kenderaan angin tu kan. Dia banyak gunakan the real sound lah. Dan aku sangat suka ada satu part scene tu macam di mana si Watak Aman dengan Watak Bella tengah borak dekat luar rumah. Masa tu macam hujan, dan bunyi hujan dia tu aku tengok kat wayang sangat best. Dia bunyi tu macam surrounding gila, macam kau real kau tengah duduk dekat balcony dan tengah hujan. Dan benda tu sangat nice lah. So, maka keseluruhan untuk filem Pebet Sapu ini adalah sebanyak 4.5/5, ataupun daripada segi persentasenya adalah 90%. Ngam-ngam A+. Okey, walaupun sepanjang video tadi aku banyak berikan pujian kepada filem Pebet Sapu ni, tapi of course tak ada yang perfect. Okey, sekarang untuk giliran kekurangan filem ini. Okey, sebenarnya kekurangan untuk filem ini sebenarnya bukanlah satu kekurangan yang besar pun. Sebenarnya dia lebih kepada technical issue je aku rasa lah. Dan benda ni aku terperasan lah. Dan just nak highlight sajalah. First adalah berkaitan dengan visual. Macam tadi aku ada cakapkan visual dia. Kalau tak, visual ni aku bagi markah full mark 5/5. Tapi disebabkan ada satu scene tu yang mana scene, ya, dia black and white. Kemudian scene tu Aman tengah dalam kereta dan dia tengah berborak dengan Bella di luar kereta. Scene malam, gelap. Dan pada waktu tu aku tak sure, maybe ada setting kamera ke, pencahayaan ada kurang ke apa, dia jadi pixelate gila, sangat-sangat teruk. Aku tak sure sama ada powergam aku yang rosak, tapi aku rasa tak, sebab sepanjang daripada awal dan selepas scene tu okey je gambar tu. Cuma ada satu part tu je yang aku rasa macam aku terpaksa, uish, teruk sangat ni. Dan durasi scene tu taklah lama, macam seminit lebih, bawah 2 minit lah. Tapi benda tu menyakitkan mata lah. Aku tengok, uish, dia sangat-sangat pixelate. Benda tu sedikit kecacatan lah. Maybe selepas dia orang shooting baru dia orang perasan ke apa. Aku tak sure benda tu. Ataupun dia orang memang sengajakan benda tu ke apa. Itu aku tak sure. Maybe kadang-kadang ada satu pengarah, dia nak letak signature, dia sengaja letakkan macam kecacatan di dalam filem dia orang. Kita tak tahu. Agak kena tanya pengarah sendirilah. Dan perkara kedua yang aku perasan sedikit yang dia orang cuai adalah part handphone si Aman ni. Seperasan aku lah, Aman ni memang dia ada satu phone aja, tapi suddenly phone dia macam bertukar tau. Phone ada scene, kebanyakan scene tu phone dia yang macam dia letak dekat holder phone dekat dalam kereta tu kan. Kamera dia dekat tepi tau, dekat penjuru. Dia macam gini lah. Ni contoh kamera dekat sini. Tapi ada satu scene tu pula dia tengah pegang phone, kamera dia kat tengah pula. So macam
Benda tu macam phone lain ke? Tapi dia macam cakap Aman ni susah, tu je lah phone yang dia ada. So benda tu aku tak sure, maybe aku yang tersilap nampak ke apa, tapi aku rasa memang aku nampak macam ada dua phone yang berbeza. Maybe dia orang tak perasan benda tu. So tapi sayang, filem dah cantik ni. Kalau dia jaga detail-detail tu, sebab bila kau tengok cerita macam gini, cerita yang mana orang bukan just nak tengok on surface je tau, orang nak tengok dia punya inner side lagi. So orang akan perhati betul-betul filem macam gini. So bila orang perhati dan terperasan ada kesilapan, sayanglah. Macam tu. Okey, itu je kekurangan yang aku perasan ni dalam filem ni. Ada lagi yang mungkin aku tak perasan, aku minta maaf lah. Tapi aku nak sebut dia punya benda yang aku suka, sangat-sangat suka berkaitan dengan filem ni. Apa yang aku suka dengan filem ni adalah dia mengangkat tema dua sisi cerita bagi satu perkara. Itu aku tak sure lah kalau korang perasan ke tak kan. Tapi ini yang aku perasan lah untuk filem Private Sapu ni. Sebenarnya semua perkara dalam dunia ni, dia ada banyak, satu benda ni, satu perkara ni, dia ada banyak sisi cerita. Bukan setakat satu perspektif je, dia banyak perspektif. Orang ni tengok berbeza, orang sini tengok berbeza, orang sini tengok berbeza, walaupun perkara yang sama, perkara yang satu. Tapi filem ni dia focusing on just dua sajalah, dia tak banyak focusing banyak perspektif. Nanti pening pula, celaru pula ceritanya, jadi rumit kan. So aku perasan pengarah filem ni dia just focusing on two side of story je. Aku bagi contoh part mana yang aku perasan dia tonjolkan betul-betul macam two side of story ni. First contoh scene yang menunjukkan two side of story ni adalah di mana apabila watak Aman ni dia bawa penumpang yang mana daripada KLIA, berbangsa Indonesia, daripada Indonesia, just arrive in Malaysia. Dan penumpang Indonesia ni dia cakap lah, Aman kan hidup di Malaysia, senang cari kerja, maju. Ya, itu adalah daripada segi pandangan diorang. Sebab diorang kata mudah nak dapat kerja, maju, banyak orang kaya. Tapi daripada segi pandangan Aman pula kemungkinan berbeza. Sebab Aman mengalami sangat kesukaran untuk mencari kerja. So kat situ dia menunjukkan dua orang melihat satu perkara tapi di dalam dua perspektif yang berbeza. Ada lagi scene yang menunjukkan pasal satu side of story dalam cerita ni. Yang mana scene apabila Aman nak mengambil penumpang, yang mana penumpangnya adalah Nadia Nisa dengan Syaifah Mani. Dekat dalam trailer kau boleh nampak. Si Syaifah Mani kata kereta ni bukan kereta yang dia orang order. Sebab keretanya nampak kereta lama, macam berbeza. So Syaifah Mani tuduh si Aman ni, si Amirul Effendi ni menipu. Okey. Betul, memang si watak Aman ni menipu. Dan Syaifah Aman ni kata dia kena report benda ni, sebab itu adalah hak dia orang, sebab dia orang dah ditipu. So dia orang perlu report perlakuan si Aman ni, sebab Aman menipu. Tapi kawan dia pula, Nadia Nisa pula cakap, alah, relax lah, naik je lah, janji kita sampai dah lah. Dan ada juga watak Bella selepas scene tu pun ada cakap juga, tak kisah pun menipu hack account ke apa kan, guna aplikasi e-hailing ni tipunya kan, janji sampai ke destinasi. Tapi daripada segi side watak si Syaifah Mani tu pula, dia kata tak, itu adalah hak dia orang, dia just exercise dia orang punya hak sebagai pengguna, yang mana dia orang rasa dia orang ditipu dan dia orang report. Watak apa yang dilakukan oleh si watak Syaifah Mani itu betul. Apa yang dilakukan oleh watak si Aman ni salah, sebab dia menipu apa tu kan. Tapi cuba kita letak pula diri kita di tempat si Aman. Bila Syaifah Mani report, kemudian akaun dia kena block. Bila akaun dia kena block, dia hilang punca pendapatan, dia tak ada pendapatan. Sedangkan itu je lah cara yang ada untuk dia cari pendapatan. So daripada segi situ kita simpati pula pada watak si Aman ni. So kat situ dia menunjukkan lah, ya, even ni betul dan ini salah, tapi kita masih terasa simpati kepada yang salah, dan kita terasa
terasa macam geram pula dengan si yang betul ni. So kat situ dia mengajak penonton berfikir tau. Cerita ni aku suka sebab dia bagi penonton macam untuk otak berpusing. Oh macam gini. Dia very nice. Dan contoh-contoh scene Two Sides of Story ni sampai kepada ditunjukkan kepada scene yang mudah, scene yang simple, macam scene makanan. Macam dia apabila Aman masakkan makanan gulai lemak tempoyak ikan patin kepada si Bella, dia dah masak dengan kurang pedas lah, dia dah tone down kan dia punya kepedasan untuk masak lemak cili api tu, masak lemak tempoyak. Tapi pada watak si Bella ni, bila dia rasa dia tak tahan, dia rasa lauk ikan tu sangat pedas sampai dia tak tahan. Sedangkan pada si Aman, benda tu dia dah kurangkan dah kepedasan, dah tak pedas pun. Tapi itu dia menunjukkan bahawa satu perkara yang sama mampu memberikan kesan yang berbeza kepada dua pihak yang berbeza. Dan macam aku cakap lah, cerita ni dia mengangkat tema dua sisi cerita untuk satu perkara ni dengan sangat baik. Aku suka dia ajak penonton untuk berfikir sama. Dan filem ni juga dia bagi beberapa kritikan sosial lah, macam hubungan perkauman kita dengan berbeza kaum. Kemudian kritikan sosial kepada ahli politik, macam mana dia orang mengeksploitasi golongan bawahan ni. Sebab filem ni dia punya latar belakang dia sekitar 2018, untuk sekitar PLU 14 bakal berlangsung masa tu. So kat situ kita boleh nampak lah janji-janji manis yang kita nampak. Sedangkan orang-orang rakyat sebenar ni hidup menderita, susah nak cari kerja, susah nak cari rumah. Tapi ahli politik menabur janji macam tabur gula, macam tu. Benda tu terpulang pada interpretasi penonton masing-masing. Maybe ada yang akan mentafsir macam gini, ada yang akan mentafsir macam gitu. Aku rasa filem ni dia bajak penonton untuk berfikir, dan dia bagi kebebasan untuk penonton untuk mentafsir apa yang dia orang boleh dapat daripada filem ni. Dan aku rasa tak keterlaluan lah kalau aku nak cakap cerita ni sebenarnya dia ada vibe-vibe yang on the way untuk pergi ke cerita seperti cerita Parasite yang dah menang Oscar 2-3 tahun lepas kot. Tapi dia tak sampai lagi lah sampai tahap si Parasite tu, tapi dia almost there, dia dah hampir-hampir sampai. Filem Parasite tu pada pendapat aku, kenapa dia boleh menang filem Oscar, filem terbaik, adalah sebab dia punya pada pendapat aku tau, dia ada filem ni dia terbagi pada dua layer. Surface layer dengan inner layer. Surface layer ni dia macam untuk komersial, daripada segi kita penonton biasa yang malas nak fikir, dia pergi tonton cerita tu, dia still terhibur. Dia ada nilai-nilai surface layer dia ni still nice, still kukuh. So penonton biasa yang tak nak fikir pun tengok boleh enjoy. Dan inner layer ni pula untuk part-part yang macam artistik, deep, yang mana ada maksud tersirat, tersurat di sebalik scene-scene ke, di sebalik dialog ke, dari segi sebalik visual ke yang ditunjukkan dalam filem ni. Tapi dan ini layer ni, dia punya focusing adalah pada penonton-penonton yang suka berfikir, suka cari mendalam apa yang ada di dalam sebuah filem ni. Dan filem Parasite dia ada dua-dua. Surface layer dia power, inner layer dia pun power. That's why lah aku rasa filem tu berjaya diangkat sebagai filem terbaik dekat Oscar. Untuk filem Perabat Sapu ni pula, inner layer dia almost good, almost there lah. Inner layer dia bagus, banyak part-part yang macam aku cakap tadi, aku dah cerita tadi. Tapi dia punya surface layer dia sedikit kurang. Kat situlah aku rasa dia punya nilai komersial untuk filem ni masih kurang. Aku tak sure, maybe orang akan rasa macam aku tak layak cakap macam tu, tapi pada pendapat aku sejujurnya dia macam tu. Dia macam seolah-olah macam filem indie. Filem indie ni dia masih, kita tak boleh cakap filem indie ni tak bagus. Filem indie ni bagus, tapi nilai komersial dia kurang. Maybe ada yang tak setuju dengan pendapat aku, tapi pada pendapat aku ya macam tu. Nilai komersial untuk filem indie ni, dia vibe dia tu vibe filem indie. So dia punya nilai komersial, tema yang ada dekat cerita tu yang ditunjukkan dekat surface layer filem ni cantik, okey. Cuma tak semua orang boleh enjoy, tak semua penonton boleh enjoy.
Tapi untuk inner layer yang mana orang suka berfikir, dia akan enjoy untuk bila dia jumpa inner layer part for this filem Puyehbeg Sapu. So sebenarnya filem Puyehbeg Sapu ni adalah sebuah filem yang bagus, filem yang baik yang dihasilkan oleh produksi tempatan. Syabaslah aku ucapkan pada tim produksi, tim pengarah, tim penulis skrip, idea asal semua. Very nice. Dan satu je nasihat aku pada korang, dalam kegairahan kita nak pergi menonton filem Spider-Man No Way Home, janganlah pula kita lupakan filem tempatan yang berkualiti seperti Puyehbeg Sapu ini. Dan semoga filem Puyehbeg Sapu ni dapat mencapai kejayaan yang diorang impikan, yang diorang sasalkan. Dan aku berharap filem ni akan dapat sambutan, dapat penerimaan yang baik oleh penonton rakyat Malaysia. Dan aku harap juga banyak lagi filem-filem Malaysia yang dihasilkan yang berkualiti seperti filem Puyehbeg Sapu ini. So sebelum aku akhiri video ini, aku ingin memohon maaf sekiranya aku ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersilap kata ataupun tersinggung mana-mana pihak. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain video, insya-Allah. Assalamualaikum.